Hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamimu bi khair ya karim. Hari ini kita akan sambung sesi sharing ilmu ataupun info ataupun tips mengenai perundangan syariah di Mahkamah Syariah. So hari ini kita akan bercakap mengenai isu pentadbir harta maupun wasi harta. Mungkin ramai yang tidak tahu apakah keperluan ataupun kepentingan kenapa kita perlu mentadbir harta tersebut sebelum pembahagian harta pusaka. So pada hari ini Uncle akan bawa topik ini supaya orang faham kenapa perlu membuat satu permohonan pentadbir harta atau wasi harta di Mahkamah Syariah. Siapa golongan yang sangat memerlukan untuk menjadi pentadbir harta ni? Okey. Kenapa perlunya pentadbir harta ni? Siapakah golongan yang layak mentadbir harta ni adalah bagi mereka merupakan ahli waris kepada si mati. Siapakah ahli waris? Iaitu mereka yang juga layak menerima harta pusaka si mati. Contohlah yang meninggal dunia itu adalah seorang suami. Jadi ahli waris dia merupakan isteri, anak-anak si mati maupun ibu bapa si mati. Seandainya dorang ni ada anak lelaki, maka waris-warisnya cuma isteri, ibu bapa si mati dan anak-anak. Jadi golongan yang Uncle sebutkan tadi itu merupakan ahli waris yang layak untuk menjadi pentadbir harta pusaka. Bila keadaan yang memerlukan pentadbir harta pusaka ni? Okey, selepas berlakunya kematian, kebanyakan si mati ini mempunyai hutang yang masih belum diselesaikan ataupun dilangsaikan. Satu lagi berkemungkinan semasa si arwah tu hidup, dia telah pun menjual sebuah kenderaan disebabkan oleh kenderaan itu masih di dalam pinjaman, maka dia telah menjualnya tanpa menukar nama. Oleh itu, di dalam permohonan pentadbir harta pusaka ni, di mana ahli waris yang menjadi wakil pentadbir boleh membuat satu permohonan di mahkamah bagi pentadbir itu untuk menjadi wakil terhadap pertukaran nama hak milik kenderaan tersebut. Oh, jadi orang yang paling terdekat lah. Ya, ahli waris yang boleh menjadi pemohon di dalam pentadbir harta pusaka. Maksudnya yang terdekat dia mesti ahli waris, di kalangan ahli waris. Sebab untuk menjadi pentadbir harta pusaka ni, dia perlu mendapatkan persetujuan daripada semua ahli waris bahawasanya dia adalah wakil terhadap ahli waris bagi mentadbir harta si mati. Bagaimana pentingnya, macam mana pentingnya fungsi ni? Fungsi pentadbir harta ni. Macam mana dia punya penting? Sebab apa? Kalau kita tidak buat pentadbir harta, contohnya si mati itu ada harta geran tanah. Jadi tanah yang dimiliki ini tidak ada simpanan geran asal. Contoh, yang ada cumalah geran fotostat. Jadi untuk membuat satu pembahagian harta pusaka di mana geran asal diperlukan oleh mahkamah. Jadi di dalam permohonan pentadbir harta pusaka ini, di mana geran asal boleh diperolehi
oleh si pentadbir harta yang telah dilantik bagi mendapatkan geran Oh, asal. artinya pentadbir harta ni macam mewakil lah kepada orang yang sudah meninggal tu. Betul, untuk mendapatkan apa-apa dokumen di institusi-institusi keuangan. Contohnya detail terhadap simpanan si mati di bank ataupun di ASNB ataupun di KWSP, di mana-mana tempat yang kita rasa masih ada wang ataupun harta si mati. Kebiasaannya pihak-pihak institusi ini akan meminta perintah mahkamah terhadap otoriti untuk mendapatkan maklumat tersebut. Perintah mahkamah yang dimaksudkan itu adalah perintah pentadbir harta pusaka. Oh, penting lah benda ni kan. Ya, dia penting bagi untuk menyelesaikan segala hutang piutang. Contohnya masih ada lagi hutang kenderaan. Jadi untuk mendapatkan baki hutang kenderaan di bank, kita mestilah menjadi pentadbir harta ataupun wasi harta. Barulah pihak bank akan membagikan segala detail terhadap hutang tersebut. Tapi dia akan ada persetujuan kan? Betul, dia perlu mendapat persetujuan daripada siapa? semua ahli waris, macam yang Uncle cakap tadi. Semua ahli waris menyala Betul. nama itu. Okey. Seandainya dia tidak ramai, kalaulah dia ni ada anak lelaki, ahli waris yang terlibat adalah ibu bapa si mati, isteri dan anak-anak saja. Oh, sampai situ je lah level Ya, dia. tapi dia akan jadi lebih ramai apabila si mati ini tiada anak ataupun cuma ada anak perempuan. Dan setelah itu bapa si mati juga telah meninggal. Maka ahli warisnya akan naik ke atas, iaitu adik-beradik si mati. Jadi makin ramailah. Maksudnya di sini ada satu form ataupun satu dokumen yang perlu ditandatangan oleh semua ahli waris bersetuju untuk melantik salah satu ahli waris ini menjadi pemohon di dalam pentadbir harta pusaka. Actually kan apa hak pentadbir harta pusaka ni? Sampai mana hak dia? Hak dia cuma untuk mengurus segala harta si mati tanpa boleh transaksi penjualan maupun tukar hak milik. Melainkan tukar hak milik kenderaan disebabkan penjualan yang telah berlaku semasa hidup si mati. Jadi macam mana mau pastikan dia betul-betul transaksi itu je? Bukan pasal keluar duit. Sebab apa? Perintah mahkamah bagi pentadbir harta tidak ada kuasa untuk menjual apa-apa harta si mati. Mungkin orang lain pun fikir macam yang saya fikir kan. Betul. Jadi di dalam menjual atau menukar nama, dia memerlukan satu perintah pembahagian harta pusaka. Pentadbir harta sudah ditegah daripada menjual atau menukar milik. Jadi dia punya fungsi itu sekejap je lah. Betul, sekejap sahaja. Tapi penting. Tapi penting. Penting sebab untuk mendapatkan geran asal, untuk melangsaikan hutang. Jadi kalau macam suami isteri kan, isteri dia meninggal, jadi suami lah kalau menjadi pentadbir. Kalau suami ni jenis yang tak boleh harap, macam mana? Ahli waris yang lain boleh menjadi responden di dalam permohonan tersebut. Bermaksud berlawan di mahkamah dan menyatakan bahawa si suami itu tidak boleh pakai. Contohlah kan suami itu dia isteri dia meninggal, jadi dia ni suami yang tak guna lah contohnya. Dia pergi jumpa peguam. Jadi ahli waris lain kan dia tak tahu pun yang dia jumpa peguam. Macam mana lah tu? Macam mana mau jadi responden? Okey. Kebiasaannya seandainya ada berlaku pemalsuan fakta atau dokumen atau maklumat, pihak ahli waris yang lain boleh memfailkan semula di mahkamah syariah terhadap kekilafan atau kesilapan yang telah dilakukan oleh suami yang penipu tadi itu, di mana dia boleh melaporkan untuk dia menjadi responden. Seandainya dia tidak tahu, contohlah seorang suami ini dia menipu pada tahun
2020. Jika diketahui oleh ahli waris yang lain, pada tahun contoh 2025, dia masih lagi boleh membuat permohonan di mahkamah, di mana orang yang menipu tadi itu akan dipanggil semula ke mahkamah syariah. Tapi sebenarnya dia punya fungsi itu sekejap je. Betul, Dan bagi kuasa dia itu pun terhad. limited, betul. Kuasa dia limited cuma untuk mengurus, mentakbir, bagi mendapatkan geran asal, bertujuan dalam proses untuk meneruskan ke peringkat pembahagian harta pusaka. So boleh tolong share kah? Mungkin ada case study kah yang pernah buat? Maksudnya mau share case study macam mana? Case yang pernah kamu buat lah pasal pentadbir harta ni. Okey, pentadbir harta contohnya lah. Seorang ni dia bapaknya telah meninggal dunia, di mana bapak dia ni tidak ada ibu bapa lagi, yang cuma ada seorang isteri dan seorang anak lelaki. Dan dia telah semasa hidupnya ni, dia telah meninggalkan satu bidang tanah. Dan apabila telah meninggal dunia, isteri dan anak ni tahu bapa dia ada sebidang tanah, cuma tidak ada geran asal. Jadi di dalam kes tersebut, di mana si anak telah pun memohon menjadi pentadbir harta pusaka ke mahkamah syariah bagi tujuan mendapatkan geran salinan asal di jabatan tanah. Jadi dia terpaksa buat satu permohonan di mahkamah syariah di bawah pentadbir harta pusaka untuk mendapatkan geran asal untuk dibahagi di dalam harta pusaka. Jadi dengan itu permohonan pentadbir harta pusaka itu digunakan untuk mendapatkan geran asal di jabatan tanah. Apabila telah mendapat geran asal, barulah waris anak ni tadi membuat lagi satu permohonan pembahagian harta pusaka melalui faraid. Oh, artinya yang kes kamu buat ni, orang tu buat permohonan untuk jadi pentadbir harta untuk dapatkan salinan geran tanah saja. Ya. Satu benda tu je. Iya, betul. Seandainya itu saja harta yang dia adalah yang disenaraikan. Yang pernah kamu buat tu itulah contoh dia. Iya, itu salah satu contoh. Jadi artinya kan kalau ada masalah keluarga yang pandai tapuk geran ni, bah. Okey. Boleh pakai ke tu pentadbir harta tu untuk jadikan apa? Boleh. Method dia untuk dapatkan geran tanah tu kan? Betul. Boleh. Seandainya kita tanya tapi orang ni tapuk geran, jadi ahli waris yang lain boleh memohon di mahkamah syariah untuk menjadi pentadbir harta bagi mendapatkan salinan asal lagi di jabatan tanah. Salah satu cara lah kan? Salah satu cara untuk mendapatkan geran asal. So ada lagi case tadi yang pernah kamu urus pasal pentadbir harta yang melibatkan harta lain selain tanah? Ada, di mana dia melibatkan hutang si mati. Di mana setelah si mati ini meninggal dunia, tiba-tiba pihak bank, si mati itu siapa? Mungkin boleh kasih suami, spesifik. Yang si mati ini suami, di mana dia tidak ada anak lah. Dia cuma ada istri, ibu bapa pun sudah meninggal. So istri lah orang yang paling terdekat dan yang ada untuk menjadi pentadbir harta. Di mana pihak bank ni, ada dua bank ni, telah menghantar satu surat hutang yang menyatakan si mati ni masih mempunyai baki hutang loan yang belum berbayar. Hutang apa tu kalau boleh? Hutang loan pribadi. Okey. Oh, itu dia tidak insurans kan? Sebenarnya ada. Jadi si balu ni pun terkejut lah. Dia cakap, jadi oleh kerana dia isteri, jadi dia telah mendapatkan satu permohonan di mahkamah syariah bagi mentakbir hutang tersebut sebagai seorang yang ada autoriti mendapatkan dokumen detail di bank tersebut, yang di mana bank itu menyatakan dia ni ada hutang. Sebab bila dia pergi bank untuk minta, bank akan minta, dia cakap mana perintah mahkamah. Jadi itulah sebab isteri itu terpaksa ke mahkamah bagi membuat satu permohonan pentadbir harta bagi mengurus hutang si suami tadi itu. Jadi sebenarnya kalau dia urus hutang tu apa akan jadi seterusnya?
Jadi apabila dia ada satu perintah mahkamah, jadi dia ada hak untuk mendapatkan detail, segala-gala detail perasal hutang itu. Untuk dia bayar. Bukan pertama untuk dia bayar hutang maupun dia uruslah. Biasanya apabila benda ini terjadi, peguam akan membantulah anak guam nih. Sebab agak mustahil untuk loan pribadi zaman sekarang ni yang tidak ada insurans MRTA. Kami pernah menyelesaikan satu case di mana apabila dia membuat satu pentadbir harta, jadi dia sudah ada kuasa dalam mendapatkan maklumat, pihak peguam dengan anak guam itu telah pergi ke bank tersebut untuk mendapatkan segala perjanjian sebelum ini. Dan apabila disemak, rupanya perjanjian ini mempunyai insurans MRTA. Apa jadi kalau dia tidak peduli pun? Meninggal juga sudah orang tu. Sebab pihak bank tersebut menyandarkan beban hutang ini terhadap si isteri. Kalau penjamin kan? Iya, kalau penjamin. penjamin. Sebab lagi satu, semasa hayat si suami ini hidup, dia membuat pinjaman pribadi ini bercagarkan kepada tanah si isteri. Itulah sebabnya si isteri perlu menjelaskan segala hutang piutang tersebut supaya geran tanah yang telah dicagarkan tu dapat diselamatkan. Macam mana kalau macam loan kereta? Loan kereta dia ada insurans? Okey, kalau loan kereta yang macam pernah kamu urus lah. Kalau loan kereta macam gini. Oleh kerana pihak bank tidak dapat bagi maklumat, jadi si isteri lah, kalau contoh yang terdekat si isteri lah menjadi pentadbir harta bagi mendapatkan detail di bank berapa lagi baki hutang tersebut. Jadi apabila dapat dibuktikan baki hutang tersebut, ini dapat memudahkan di mahkamah apabila sebelum pembagian harta pusaka itu dibuat, maka hutang ini akan dilangsaikan dahulu sebelum kereta ini harta-harta si mati itu difaraidkan. Itulah guna pentadbir harta tu. Ya, sebab apa? Kadang-kadang ada harta yang masih dalam hutang yang tiada orang cakap insurans, maka sebelum pembagian harta pusaka tu, hutang-hutang si mati ini dia akan bayar dulu hutang-hutang dia tu melalui apa harta yang dia ada selepas mati. Artinya kalau mau tuntut harta pusaka tu dia ada step-step dia tu lah. Ya, perlu ada step-step sebab kita risau pembagian harta dulu dibuat tapi rupanya ada hutang lagi si mati ni. Macam ada lagi contoh lain kah? Kes kamu dulu. Pasal harta lain kah? Cash kah? KWSP kah? SB kah? Whatever. Biasanya dalam pentadbir harta ni kita juga mentadbir mendapatkan maklumat mengenai berapa yang lagi ada duit caruman KWSP si mati sebelum membuat satu pembahagian faraid terhadap duit yang berada di KWSP. Jadi apabila mendapat perintah mahkamah terhadap pentadbir, dia layak untuk mendapatkan detail di KWSP maupun di ASB, simpanan maupun di tabung haji. Jadi ini memudahkan sewaktu pembagian faraid. Artinya kan macam pentadbir harta ni dia hanya dapat detail saja, dia tidak dapat apa-apa pun. Betul, dia akan mendapat detail secara rasmi daripada pihak tersebut. Kalau bank lah. Kalau ini pentadbir harta kita cerita habis sudah ni. Iyalah lebih kurang macam gitu sebab benda ni dia perlu. Kalau tidak buat, kita tidak akan dapat detail. Kita tidak akan dapat melangsaikan hutang, kita tidak akan dapat maklumat hutang tersebut. Sebab maklumat hutang ni perlu dimaklumkan di mahkamah sebelum pembahagian harta pusaka dibuat. Kalau orang tidak mau buat pembahagian harta pusaka tu endak payah buat pentadbir harta ni kan? Maksudnya macam mana? Kalau tidak mau buat pembagian faraid? Iyalah tidak perlulah. Sebab contohlah si mati ni tidak meninggalkan apa-apa. Kosong lah. Langsung tidak apa-apa. Tidak perlulah buat pentadbir. Mungkin kita boleh selit lepas ni cerita pasal harta lah kan. Ya, pendek betul. Sangat ni kita punya So kita boleh sambung lagi selepas membuat pentadbir harta pusaka ni selesai, barulah kita akan buat lagi contoh kes yang lain. Apa lagi kes-kes yang lain sebelum pembagian harta pusaka?
Contohnya kita boleh pastikan dahulu selesai dahulu tuh pembagian harta pencarian. Contohnya yang ini melibatkan si istri lah. Apa-apa sebelum pembagian faraid nih, kita mesti selesaikan dulu kes-kes lain. Apakah kes-kes lain tuh? Ialah pentadbir harta ini untuk mendapatkan maklumat. Apabila sudah ada pentadbir harta, kita kena pastikan contohnya ada ikatan hibah. Bila ada ikatan hibah, kita perlu membuat pengesahan hibah. Contohnya di Mahkamah Syariah. kalau ini siapa yang meninggal? Suami kah, istri kah? Contoh suami lah yang Oke, meninggal. kalau suami meninggal, So rupanya suami ini ada buat satu ikatan hibah oke. sewaktu dia hidup, di mana dia telah menghibahkan beberapa harta dia itu kepada Kita spesifik istri lah, dan anak dia. Contoh hibahkan rumah dan tanah dia lah. contoh hibahkan rumah, tanah dan kereta. Spesifik lah. Kereta mesti habis loan bahkan enggak payah. Yes, habis loan. Kalau enggak habis loan enggak boleh lah kan. Tapi rumah enggak habis loan boleh. Kereta mesti habis loan. Betul. Sebab kenapa rumah tidak habis loan pun kita boleh hibahkan? Sebab dia akan menjadi harta mutlak apabila berlaku kematian. Maksudnya dia akan bebas dalam hutang disebabkan oleh insurans MRTA itu yang boleh cover apabila berlakunya kematian. Jadi kita kena selesaikan dulu hibah tu. Jadi apabila sudah hibah pun selesai, ada pengesahan hibah, perintah mahkamah pun sudah keluar, jadi harta pusaka tu akan diasingkan. Oh, hibah ni dia wajib buat pengesahan dulu. Betul. Wajib Ikatan lah. hibah dia tidak akan valid apabila tidak ada pengesahan hibah di Mahkamah Syariah. Siapa yang bukan buat pengesahan hibah tu? Biasanya peguam tersebut lah. Nggak, Peguam yang maksud dia membuat ikatan siapa hibah. yang perlu bawa dokumen tu untuk disahkan? Orang Ahli yang waris juga. dihibahkan lah. Ahli waris yang dihibahkan, betul, penerima hibah. Okey. Contohlah penerima hibah tu istri ataupun anak. So dua orang inilah yang akan memfailkan pengesahan hibah di Mahkamah Syariah. Jadi yang dapat ikatan hibah tu dorang sudah tahu lah kan? Ya. Yang dorang kena buat step tu. Betul. Selalunya penerima hibah dia memang tahu. Selepas berlakunya kematian, dorang boleh buat pengesahan hibah. Contohlah tiada orang yang tiada orang yang question. Tak payah buat pengesahan ke? Perlu. Oh, wajib lah. Wajib buat pengesahan hibah untuk mengeluarkan harta hibah daripada harta pusaka. Sebab apa-apa harta si mati, dia akan jadi harta pusaka seandainya tidak ada buat pengesahan hibah. Apa beza harta pusaka dengan harta hibah? Harta hibah ni adalah harta pemberian yang telah dirancang semasa hidup. Harta pusaka ni adalah harta si mati yang tidak ada pun hibah, tiada pun orang cakap wakaf. Apa-apa harta si mati yang tidak dirancang di dalam ikatan hibah maupun wakaf maupun wasiat, dia automatically akan jadi harta pusaka. Jadi kalau suami dia pergi hibahkan rumah dengan tanah, dengan kereta tadi tu, apa lagi yang left untuk jadi harta pusaka? Contoh Cash. mungkin ada cash. Selalunya cash lah. Contohlah seorang suami ini dia mungkin ada gaji. Dia mungkin ada simpanan. Simpanan ini yang mana sebelum ni mungkin dia sudah hibahkan. Waktu tu mungkin simpanannya baru mungkin 100,000. Mungkin setelah dia meninggal ni, simpanan dia tu ada lebih. Contohnya 150,000. 100,000 simpanan si mati itu sudah dihibahkan. Baki 50,000 tu akan jadi harta pusaka yang perlu dibahagikan mengikut faraid. Itulah beza dia. Jadi Maksudnya siapa yang masih belum membuat ikatan hibah, maka ikatan hibah ni merupakan satu instrumen yang sangat bagus untuk kamu merancang harta kamu untuk diserahkan kepada orang yang tersayang, iaitu artinya istri dan anak-anak. untuk mengelak dia jadi harta pusaka, betul kan? Betul. Bila menjadi harta pusaka, berkemungkinan besar akan berlaku perebutan di antara ahli waris. Inilah yang menjadi satu masalah selepas kematian. Mungkin boleh cerita sikit tentang ikatan hibah yang baru-baru kamu buat?
Ikatan hibah yang perlu kami buat Yang adalah baru-baru kamu buat. Oke, contohnya yang melibatkan Anulah apa ni, kita close the sensitivity, I mean the apalah nama orang semua tu confidential kan. ya, We just want to share dia punya content je. oke, di mana seorang ayah nih dia Ya. sedar Ayah bahwa dia ni berapa umur ni? bapak dia ni kira berumur dalam sekitar 60-an Sudah lah. pension lah. Sudah pencen besar, di mana si bapak ni dia mempunyai sebuah rumah. Dia ada kerongsingan bahawa Dia juga mempunyai kerunsingan bahwa sebab dia ni cuma ada anak perempuan, di mana dia ni mempunyai ramai adik-beradik. Si bapak ni dia ada, yang tidak masih silap hidup. saya yang masih hidup, adik-beradik dia mungkin ada 5 orang lah. Jadi masalahnya di sini dia risau rumah yang dia ada ni akan difaraidkan. Okey, pakcik tu umur dia 60 lebih. Dia ada Dia- kerisauan Dia risau rumah Sebab- dia ni akan menjadi perebutan sewaktu dia meninggal nanti, di sebab mana di dia dalam punya atap anak semua. dia cuma ada anak perempuan. Okey. Jadi kita tahu apabila seorang keluarga ni ataupun seorang bapa ni yang hanya mempunyai anak perempuan, apabila dia meninggal, faraid ni akan naik kepada adik-beradik dia Yang hidup lah kan. yang hidup Kalau yang saja. meninggal anak-anak dia dapat ke tu? Kalau dia meninggal duluan, contohlah kan, bapa contohlah yang punya harta ni dia Pakcik ni punya abang contohnya. Aha. Meninggal sudah. siapa duluan meninggal? Di abang dia dulu kah atau yang si bapa ni? dia- Abang dia lah sudah meninggal. Anak dia tidak akan dapat, Dia kecuali sampai di sana je lah. yes, kecuali begini. Yang punya harta ni dia meninggal. Lepas tu tiba-tiba minggu depannya abang dia pula meninggal. Itu faraid kan? Bukan. Sekejap. Saya mau beritahu macam mana, uncle mau beritahu macam mana anak-anak itu juga berhak. Contohlah dia ni ada 5 orang adik-beradik. Jadi sewaktu contoh si A lah. Si A ni ada 5 orang adik-beradik. Si A ni telah meninggal dunia seminggu lebih awal daripada si B, iaitu abang dia. Abang dia si B ni sepatutnya dia layak untuk mendapat faraid daripada si A. Tapi oleh kerana dia meninggal seminggu selang daripada si A, maka anak-anak si B tu berhak untuk mendapat faraid juga bagi pihak bapa dia. Itu kalau tiada hibah atau Ya. ada hibah. Bila tiada hibah, Bila bila tiada dia hibah, jadi kan? harta pusaka. So kita mau kasih pindik cerita disebabkan oleh kerisauan seorang bapa ni, dia takut ada Ya, pergaduhan. kita balik kepada yang tadi tu, cerita tu. Jadi si Pakcik tu. bapa ni, si pakcik ni telah menghibahkan hartanya terhadap Berapa? terhadap isteri dan anak-anaknya yang 5 orang perempuan tu. Okey. Supaya- So portion dia macam mana? Yang dalam kes ini di mana si bapa ni telah menghibahkan istrinya 50% bahagian, dan setiap anak tu dia hadiahkan sebanyak 10%. So sebab dia ada 5 anak, jadi dia hadiahkanlah anak dia tu portion dia 10%, 10%, 10%, isteri dia 50%. 100% lah. Jadi semua jadi 100% lah. Okey. Sama juga dengan kereta, dia bagi portion yang begitu juga. Isteri dia dapat 50% dan anak dia masing-masing dapat 10%. Kereta pun. Kereta pun. Okey. Maksudnya dia tidak mau dijual lah tu kenderaan tu. Dia mau supaya isteri dan anak-anak ni masih boleh menikmati harta tersebut. So itu salah satu kes yang baru kamu buat. Betul. Hibah tu. Jadi dia punya main point sini sebab dia ada semua anak perempuan. Perempuan. Ya, jadi dia risau. Jadi apabila dia sudah buat ikatan hibah, maka confirm lah harta ini tidak akan jadi harta pusaka. Dia risau sebab bila semua anak perempuan, harta tu layak untuk adik-beradik yang masih hidup tu tuntut. Betul. Betul. Bila dia sudah meninggal, dia akan jadi harta pusaka bila tiada buat ikatan hibah. Okey. So ada lagi kes lain, ikatan hibah lain yang kita boleh share yang kamu ada buat? Ada. Itu yang apa tu? Dia melibatkan Anak special kan? anak yang special, di mana Kita jangan cerita nama lah, kita Ya. cerita dia punya konten je. di mana dia ni merupakan seorang kaki tangan awam, suami isteri. Dia ada Seorang pensyarah, pensyarah. universiti. Jadi di mana dia ada 5 orang anak.
5 orang anak. Dan salah seorang anak dia itu adalah dalam golongan special. Apa spesial dia tu? Special dia ni dia autism. Okey, autism. Autism sekarang dia bukan benda yang bukan benda yang ganjil. Betul. Ramai yang ramai yang ada Ramai autism yang ni. Something that is not something yang very rare lah. Ya, sebab kita tahu anak autism ni dia memerlukan seorang Specialist. penjaga sampai bila-bila. Jadi sebab itulah pasangan ni dia telah merancang atau telah membuat satu ikatan hibah. Tindakan seorang ibu tu, Ibu dan bapa tu dia membuat ikatan hibah di mana melibatkan 2 rumah milik mereka berdua, suami isteri ni. Dia menghibahkan kepada anak-anaknya. Dan dia telah melantik satu pemegang amanah. Siapa yang menjaga anak special ni dia akan mendapat portion yang lebih. jadi macam mana cara pembahagian portion tu? Boleh bagi contoh? Okey, contoh dia ni sekarang ada 5 anak, di mana masing-masing anak mendapat bahagian. Dan siapa yang menjadi penjaga terhadap anak special ni, dia mendapat lagi satu bahagian. Dia sebagai allowance ataupun gaji sebab menjaga anak special ini. Jadi kalau dalam kes ni ada 5 orang anak, satu orang tu dapat 40% lah, begitu. Contoh 20%. begini, di dalam semua ni ada 5 orang anak, setiap anak mendapat 1/6. Dia buat begitulah. Ya, bagi yang menjaga anak special ni mendapat 2/6. Jadi yang dia kasih jadi tukang jaga nanti anak special tu kan, itu anak keberapa tu? Boleh share tak? Biasanya anak yang pertama. Dia buat anak pertama lah. Ya, Anak dia pertama buat dia anak lelaki ke perempuan? Perempuan. Okey, tapi dia actually nak kisah pun kan. Dan cuma case study ni je kita yes, cerita. dan dia tahu mungkin ada masalah untuk anak autism ni untuk memiliki rumah, di mana sebuah rumah tu telah dihibahkan kepada anak tersebut. So anak autism dia ni, anak istimewa dia ni anak yang keberapa? Anak yang keempat. Okey, perempuan lelaki. Lelaki. Selalu autism lelaki lah. Yes, jadi dia awal-awal lagi menghibahkan sebuah rumah tu terhadap anaknya yang autism. Maksud dia hibahkan kepada semua anak. Cuma yang autism tu lebih. Betul. Sama pentadbir tu lebih. Yes. Okay. So kita punya main point sini pasal special lah, anak yang istimewa. Kan? Dia sudah buat sedia merancang dia punya harta ni. Dia pun risau sebab tiada orang yang boleh menjangka bila dia akan meninggal. So dalam case study yang tadi tu hanya rumah je lah dihibahkan? Setakat tu rumah sahaja. Sebab itu saja harta yang dia adalah pada ketika ini. Okay. So ada lagi kah tadi? Ada lagi kah case yang interesting kita mau dengar? Contoh macam apakah macam entah yang macam case yang apa tu? Suami berpoligami kah? Yang menghibahkan, mau tunjukkan rasa kasih sayang sama bini dia kah? Okey, ada juga beberapa kes di mana dia melibatkan seorang yang berpoligami lah, di mana dia ni telah menghibahkan, dia tahu dia ni ada ramai bini, yang macam dalam kes ni dia ada 3 isteri. Jadi dia telah merancang dia punya harta ni untuk diserahkan kepada isteri-isteri yang ada ni, supaya dia tidak bergaduh. Dan kadang-kadang kan bila dia kahwin nombor 2 kan. So isteri pertama akan paksa dia untuk hibahkan kepada dia lah, kepada isteri pertama ni sebagai tanda dia sayang dia sayang sama bini pertama ni, dan untuk precaution juga untuk bini pertama ni, takut bini kedua tu ambil harta lah begitu contohnya. Oh ya, ada satu kes ni di mana suami dia telah pun berpoligami. Jadi apabila dia tahu sudah suami dia berpoligami, maka si isteri ini telah pun memohon kepada suami dia agar membuat satu hibah terhadap isteri pertama. Jadi hibah inilah yang membuktikan kasih sayang dia terhadap isteri pertama dan anak-anak isteri pertama lah. Jadi itulah yang telah dibuat oleh si suami. Actually kan hibah ni dia timbul dalam macam-macam jenis kes.
Betul. Macam-macam jenis reason. Keadaan dan sebab kenapa dia Ya. perlu hibah. Ya. Semakin lama semakin macam semakin dalami ni hibah kan, actually bermacam-macam jenis cara, bukan je macam yang kita cakap untuk anak angkat lah, untuk orang apalah, combine loan lah apa. Iya. Dia sebenarnya kebanyakan alasan kenapa perlu hibah ni, dia ada banyak alasan. Ya, ada banyak alasan. Contohnya yang pernah berlaku juga hibah daripada seorang mualaf di mana dia sayang terhadap ibu bapanya biarpun berlainan agama. Dia tahu sebagai seorang Islam, Cerita hibah sudah kita sekarang. ya, sebab hibah ni adalah satu instrumen sebelum kita membuat pembagian harta pusaka. Jadi kita cerita tadi pasal tadbir harta, terus dia terdirect pergi hibah sebab ni merupakan sebab kita tahu pentadbir harta ni merupakan satu step sebelum membuat pembagian harta. Jadi selepas kita tahu betapa pentingnya pentadbir harta tu, kita mesti mau tahu lagi apa step-step yang lain perlu dibuat sebelum pembagian harta pusaka tu dibuat. Dan sekarang kita cerita bab hibah. Mungkin selepas bab hibah ni mungkin ada wasiat. Dan selepas wasiat mungkin ada satu lagi yang kita panggil wakaf. Sebab sekarang ni sudah menjadi trend. Orang yang hidup tu dia cuba wakafkan harta dia bagi dia mendapat pahala yang berpanjangan, tidak akan putus. Contohnya kami telah handle satu kes wakaf di mana dia melibatkan seorang balu yang mana dia hanya ada sebuah rumah. Yang di kes-kes begini yang best mau dengar. Ya, di mana seorang balu ni ataupun seorang ibu tunggal ni dia ada anak dan dia ada suami. Tapi dia telah mewakafkan harta dia ni semasa hidup untuk diserahkan takbir amanah kepada pihak anak yatim, rumah-rumah anak yatim. Diketahui oleh suami dan anak lah. Suami tidak mengetahui, anak pun tidak mengetahui, tapi diketahui oleh adik si mati, ibu si mati, dan anak angkat si mati. Okey, untuk pengetahuan, harta wakaf hanya seorang saja yang boleh memiliki di negeri Sabah, iaitu satu badan sahaja yang layak memiliki harta wakaf, iaitu Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Tetapi si balu tadi tu, orang yang ingin membuat wakaf tu boleh melantik tadbir harta lah, pentadbir amanah. Maksudnya amanah wakaf tu kepada badan anak yatim lah. Mungkin rumah-rumah anak yatim, pengurus anak yatim tu boleh menjadi pengurus harta wakaf. So itu kena berjumpa peguam juga? Iyalah, kalau tidak jumpa peguam macam mana mau kasih wakaf? Oh, enggak, masa sebelum mungkin orang yang mau mau pahala yang berpanjangan tadi itu kan, mungkin dia excited untuk dengar macam gini nih. Ya. So what is the step kalau dia mau buat wakaf nih semasa dia hidup tuh? Dia kena jumpa peguam lah. Ya, jadi peguam akan sediakan satu dokumen lah di mana biasanya peguam akan membawa orang pewakaf ni untuk berjumpa dengan pihak MUIS. Kes ni pernah kamu handle lah? Ya, pernah kami handle dan sedang diuruskan untuk mengesahkan wakaf tu terhadap rumah anak yatim. Oh, okey. Boleh tahu kah rumah tu di kawasan mana? Kota Kinabalu kah? Di kawasan Kota Kinabalu, iaitu di kawasan Sabindo sanalah. Di mana di sana rumah teres tu? Ya, rumah teres. Sebenarnya pewakaf ni berada di sebelah rumah anak yatim. Jadi dia telah mewakafkan rumah tersebut terhadap rumah anak yatim. Jadi dia besar lah nanti. Ya, sebab niat dia tu kalau dia meninggal nanti supaya boleh memudahkan lagi rumah anak yatim tu lebih besar lah. Jadi siapa yang tinggal di rumah dia sekarang tu? Sebenarnya yang sekarang ni rumah tu tidak ada orang tinggal lah. Oh, naklah keluarga dia tinggal situ kan? Ya, tiadalah keluarga tu tinggal situ. Jadi dia memang sudah merancang lah. Bila dia mati nanti rumah ni akan digunakan oleh anak yatim. Jadi sekarang yang mau buat tu belum meninggal lah kan? Sudah meninggal. Oh, sekarang proses apa tu? Proses bagi pengesahan harta wakaf. Oh, lama juga lah proses dia.
Insya Allah sekarang masih dalam proses. Biasalah di dalam mahkamah syariah ini dia akan ambil masa di antara 4 hingga 6 bulan lah. Ini bagi orang yang mau bikin Wakaf, harta wakaf mewakafkan tu lah. harta tersebut. Ya. Tidak salah juga mau buat gitu kan? Ya, sebab kadang-kadang ada orang yang ingin membuat satu amal jariah, sebab kita tahu apabila kita mewakafkan harta ni, selagi mana harta wakaf tu digunakan, maksudnya pahala kita tidak akan berhenti mengalir hingga ke hari kiamat. So apa lagi kes hibah yang sudah pernah kamu handle? Yang kita boleh sharing. Setakat ni hibah ni yang melibatkan, hibah kebanyakannya anak perempuan, combine loan. Lepas tu yang sebab poligami tadi. Ada pun lagi yang seorang mualaf di mana dia sayang kepada ibu bapa dia biarpun berlainan agama, dia telah membuat satu ikatan hibah untuk menyerahkan harta yang dia ada tu untuk dihadiahkan kepada bapa mama dia. Ada lagi yang menghibahkan kepada anak angkat. Dan ada lagi yang menghibahkan kepada anak buah dia sendiri, iaitu anak kakak dia. Sebab dia tahu kakak dia ni bukanlah orang yang senang dan merupakan seorang balu, dan dia ada satu anak buah yang sangat pintar di dalam belajaran, di mana dia telah menghibahkan harta dia tu supaya anak buah dia ni dia mau pastikan dapat masuk sampai ke Menara Gading. Jadi dia telah menghibahkan harta dia tu. Ada lagi case kan? Dia ada ganas sikit lah. Husband dia kedapatan lah, pandai ada silap lah main perempuan begitu kan. Jadi dia paksa husband dia hibahkan dia rumah untuk dia rasa itu apa tu? Ya, kami ada juga secure apa nama dia tu? Maksudnya sebagai satu insurans lah, sebagai macam satu guarantee lah. Kalau kau buat lagi macam mana tu kalau sudah bercerai, macam mana? Sebenarnya macam gini, kita tidak boleh paksa orang untuk hibah, sebab dalam hibah tu sendiri dia tanpa paksaan. Macam gini contohnya jadi macam gitu kan? Ya. Jadi dalam perkahwinan tu dia hibah lah sama isteri dia kan? Ya. Dan sebelum dia meninggal tu dia bercerai. Sebab harta hibah ni boleh diubah kan? Dia hanya boleh diubah pemberian daripada bapa kepada anak, pemberian daripada datuk kepada cucu. Tetapi pemberian suami kepada isteri ataupun isteri kepada suami, ikatan hibah itu tidak boleh ditarik balik. Oh ya. Iya. Jadi artinya kalau jadi macam tu kan? Iya. Macam laki. Iya. Yalah. Macam laki dia tu kedapatan main perempuan lah contoh kan. Terus bini dia bilang kalau kau nak mau buat sudah gitu. Terus laki dia bilang lah aku tak mau buat sudah. Aku tak akan buat sudah, dia cakap. Jadi kalau kau nak mau buat gitu, kau hibahkan aku rumah ni, dia cakap. Jadi laki dia pun buatlah hibah tu untuk bini dia. Persoalannya selepas 2 tahun diorang bercerai. Apa jadi dengan ikatan hibah tu? Ikatan hibah tu valid. Maka ikatan hibah tu si isteri tu perlu mengesahkan di mahkamah. Bila dia meninggal tak? Tidak. Sewaktu bercerai tu sudah boleh buat pengesahan tu. Oh, ini ilmu baru ni. Maksudnya dia sebenarnya pengesahan hibah ni boleh dibuat semasa hidup maupun mati. Jadi seandainya telah bercerai, kita risau harta tu akan dijual oleh si suami, sebab itu harta milik suami. Dia perlu buat pengesahan hibah di mahkamah syariah. Sebab kita tahu pengesahan hibah ni akan membuat satu perintah di mana harta tadi itu bukan lagi harta si suami. Dia akan jadi harta si isteri apabila dia buat pengesahan hibah di mahkamah. Tapi adalah terms dia tu kan? Terms yang supaya boleh buat macam gitu? Ataupun sama aja standard? Standard. Maksudnya apabila contohlah sudah bercerai. Jadi inilah peluang si isteri untuk membuat pengesahan hibah di mana semasa di dalam perkahwinan si suami telah pun membuat satu ikatan hibah. Walaupun belum meninggal lah. Betul, belum meninggal pun boleh buat. Jadi isteri di luar sana bolehlah membuat begitu. Iya, bagi kalau laki kamu bikin hal, kamu minta dong hibah. Ini satu tips baru. Kalau laki buat hal, kamu boleh minta dia buat ikatan hibah sebagai jaminan. Ya, supaya dia tidak buat lagi. Jadi kalau dia buat berlaku perceraian, kamu sudah untung. Rumah tu akan menjadi milik kamu. Jadi untuk para isteri di luar sana, kalau kamu
was-was terhadap suami kamu, Ni angkol kan ah, istri aja, apa macam tu? bolehlah kamu buat ikatan hibah sama suruh laki kamu buat jaminan dia tidak buat hal sama kamu. Kalau dia takut mau hibahkan, contoh dia kan, Something wrong lah tu kan. memang something wrong lah. Sebab apa? Kamu kena ingat di dalam hibah antara bapa kepada anak atau ibu kepada anak Itu boleh tarik. boleh tarik balik bila-bila selagi mana si penghibah tu hidup. Kenapa begitu ah? Ini adalah kelebihan instrumen hibah. Kalau istri dengan suami tak boleh. Isteri dengan suami, suami dengan isteri pun tidak boleh. Ataupun daripada seseorang kepada seseorang. Contohlah, si A ni mau bagi sama si B, dia tiada kaitan lah anak beranak ke apa. Contoh sepupu kah. Oh, dia mesti blood related lah. Ya, yang cuma boleh tarik balik ni, ingat, ini saja yang boleh tarik balik. Antara bapa sama anak, mama sama anak, datuk sama cucu, nenek sama cucu. Itu sahaja. Ditarik balik sebelum Boleh tarik balik kalau dia mau. sebelum meninggal lah. Selepas Sebelum meninggal, sudah meninggal mana lah orang mati badai tarik balik dia punya hibah. Kalau ada semua orang lari. Okay. So inilah info yang Tambahan. kamu perlu tahu. Berita gembira untuk istri. Kalau kamu rasa laki kamu ni bikin panas, bikin takut, selalu menipu ke apakah, tapi bukan rumah aja boleh hibah kan kalau macam apa-apa harta dia, milik dia, jangan pula milik orang lain. Pastikan harta yang dihibahkan ni 100% milik si penghibah. cash pun boleh kan? Cash di account, kalau cash kamu minta lah terus, apa lagi mau hibah-hibah. Mana tahu Biasanya orang hibah ni berbentuk aset. Sebenarnya cash pun boleh, tidak masalah. Tapi kalau si bini tu ada cash si suami tu banyak, bagus dia minta terus masuk transfer. ada DM lah daripada ini kan. Ada DM dia cakap begini. Suami saya dia tidak mau kasih hibah saya, dia cakap sebab nanti saya mati, dia bilang kau syok-syok sama laki baru kau tinggal di rumah yang saya punya, dia cakap. Okey, kalau dia cakap begitu, kamu bolehlah cakap beginilah, kalau kau tidak percaya saya, hibahlah sama anak-anak. Itu sajalah. Jadi anak-anak pun kamu tidak percaya. Kalau anak-anak pun dia tidak mau bagi, kamu tahulah itu hidung masin. Paham-paham saya lah, tidak payahlah dipajal lagi kan. Dia memang tidak mau lah tu. So okay, macam lepas tu hibah kan, tadi banyak kita cerita pasal hibah. So lepas kalau contohlah harta tu dia tiada hibah kan, dia akan direct kepada jadi harta pusaka di mana perlu difaraidkan ataupun perlu dibahagi mengikut persetujuan waris-waris lah. So siapa ahli waris dalam faraid ni yang terlibat? Sebenarnya ahli waris di dalam faraid ini kita kena faham dulu siapa yang mati, siapa yang hidup. Bagi contoh satu lah. Uncle bagi contoh asas lah, dia ni mati laki. Laki dia ni tiada ibu bapa sudah, meninggal juga sudah. Jadi yang hidup cuma ada isteri dan cuma ada anak-anak. So ahli waris dia cuma isteri dan anak-anak. Contohlah ibu bapa si mati ni hidup dan dia punya anak lelaki seorang. So siapakah ahli waris dia? Ahli waris dia adalah anak laki itu, sebab dia cuma ada satu anak laki. Isteri dia tu satu orang dan ibu bapa si mati. Dia berlainan situasi siapakah ahli waris. Jadi untuk mendapatkan kepastian siapa ahli warisnya, datanglah jumpa peguam syar'i. Okey, ataupun orang yang faham mengenai faraid. Kenapa orang berhabis nak mau dia jadi harta pusaka? Selain daripada dia punya kiraan makin kecil. Sebab begini, kalaulah harta faraid itu melibatkan adik-beradik, itulah yang selalu menjadi pertikaian apabila berlakunya kematian. Ada lagi satu kes. Kes ni dia adik-beradik ramai dan dia tiada anak lelaki. Adik-beradik warak-warak lah ni, orang cakap. Bila meninggal adik-beradik diorang ni perempuan. Artinya mamak dia lah meninggal. Perempuan. Bila meninggal mama dia, bapa dia masih hidup. Okey. Tapi anak semua perempuan.
Oke. Tapi semua pakcik-pakcik, makcik-makcik dia semua semua menuntut Yang meninggal tadi siapa? Mama? mama dia. Oke, mama dia nih, dia punya bapak masih hidup. Bapak mama tiada, sudah meninggal sudah. Oke, bapak mama meninggal sudah. Maksudnya, Tapi suami masih ada, anak dan anak perempuan 3 orang. oke, kalau begitu keadaannya, ahli waris adik-beradik si mama tadi itu ahli waris. Itulah adik-beradik mama dia. Aha. Semua menuntutlah habis-habis sekarang nih. Iyalah. Itulah yang selalu berlaku apabila dia melibatkan harta. Kebanyakan orang mau berebut. Jadi suami dia tuh tiada apa-apa kuasa juga. Ada bahagian faraid, tapi cuma dalam satu Kuasa mau stop itu perebutan tuh tiada lah kan? Tidak ada, sebab apa? Yang berebut nih orang yang ada hak di dalam pembahagian faraid. Adik-beradik tuh kan? Adik-beradik mama tuh. Ya, biasanya yang berebut maksudnya nih orang yang ahli waris lain nih, contoh adik-beradik si mati nih, akan paksa harta itu dijual supaya dapat dicairkan, dorang dapat duit. Inilah yang menjadi satu masalah kepada suami atau anak-anak. Sudahlah dia harap rumah tuh saya tempat tinggal, di mana rumah tuh terpaksa dijual. Kenapa perlu dijual? Supaya boleh bayar adik-beradik si mati itu. Contohnya harta tuh harta si mati lah, ataupun sebahagiannya harta si mati. Contoh buat combine loan kan. Jadi bila combine loan, separuh daripada nilai harta tuh adalah harta si mati, bah, yang menjadi harta pusaka. Separuh lagi nih si laki yang masih hidup, masih lagi still ongoing bayar loan. Masalah sekarang baki separuh tuh perlu difaraidkan. Walaupun bini dia yang meninggal, laki dia masih ada. Adik-beradik bini itu yang menuntut kan? Iya, mau menuntut bahagian dorang. Dia cakap, oke lah kau ambil lah tu rumah, tapi bagian faraid kami bayar cash lah. Jadi yang suami dia dapat buat apa-apa lah untuk kasih stop tuntutan tu, tak boleh. Boleh, buat ikatan hibah lah. Itu je lah cara dia. Iya. Kalau tiada ikatan hibah, bah, habislah tiada apa-apa, terpaksa lah difaraidkan. Je lah berharap dapat ipar-ipar yang baik-baik je lah. Iyalah, kalau dapat yang dah baik macam mana? Doa saja dah cukup, sebab benda ni bukan semua kita boleh kontrol. Jadi sebelum terjadinya kemungkinan yang negatif, buatlah ikatan hibah. Itu saja jalan kamu keluar daripada berebut. Jangan kamu cakap dia ni baik, warak, tidak berebut. Itulah kadang-kadang yang berebut. Jadi macam mana nih kalau orang dengar-dengar je nih, tapi faham tapi tak buat apa-apa? Macam mana lah tu? Orang sabar cakap tiwas kalau sudah jadi. Kotoh dusun cakap kan. Jadi buatlah ikatan hibah supaya kamu ni tidak bergaduh, tidak berebut-berebut di dalam perebutan harta pusaka. Kalau kita tengok pun di surat kabar ataupun di media-media massa, baru meninggal kereta sudah kena rebut ipar. Ada lagi yang kamu punya apa tu, yang kamu punya case tadi pernah kamu jumpa, bini lawyer pun buat kena gitu ah. Dia sebenarnya bukan yang saja. Jadi dia ni melibatkan di mana dia ada anak perempuan saja. Jadi lepas tu bini dia ni apabila telah meninggal dunia suami dia ni, di mana harta suami dia ni kena ambil tu kereta. Baru meninggal 3 hari kena ambil sudah tu kereta oleh adik-beradik. Dia dah kira lah siapa artis ke apakah, apakah memang kalau jadi juga. Ya, sebab apa? Doktor ke, peguam ke. Jadi inilah yang selalu berlaku. Sebab apa? Si isteri ni dia, yalah, kebanyakan ipar-ipar ni akan cakap begini, kau siapa? Kau isteri je. Kami ni adik-beradik sedarah satu bin. Kami lebih berhak. Selalunya dorang akan cakap begitu. Sebenarnya dorang tu tidaklah seberhak manapun. Sama-sama pun hak kamu tu. Sama anak apa semua. Tapi masalahnya si isteri ni dia susah mau menjawab dalam keadaan sudahlah sedih laki mati. Ya, betul. Ipar duai pula pergi rampas ni kereta. Yang siok dia tu, selepas 3 bulan tak terbayar tu kereta, diserah semula. Bila diserah semula, tidak sampai 2 hari sudah kena tarik bank. Inilah yang terjadi. Hakikat yang susah mau kan? Ya, jadi sebelum terjadi itu, buatlah ikatan hibah supaya tiadalah berebut nanti. Kan? Ipar-ipar ni pun jangan juga
pandai bermuka-muka. Masa laki kamu hidup, wih, pijak semut na mati. Sudah mati laki kamu, sanalah keluar tanduk dia marah-marah. Jadi sebelum jadi itu, Penat sudah mau kasih tau, buatlah ikatan Iyalah, hibah. sepenat sudah dikasih tahu. Jadi pada mungkin hari kita ini, mungkin kita kasih rumusan lah. Tadi kita cerita pasal pentadbir harta. Macam mana dia punya fungsi kan? ya, Untuk mentadbir harta tu actually dia Ya. pendek je pun. yes, sebab apa, kenapa perlunya takbir harta, apa fungsi takbir harta, apa kuasa takbir harta pun kita sudah tahu. Ingat takbir harta cuma untuk mengurus harta, mentakbir harta, mengurus hutang, bukan untuk penjualan ataupun pertukaran nama. Dia tak boleh escape lah, memang mesti kena ada kan untuk mentadbir harta-harta tu. Sebenarnya boleh juga escape bagi harta yang tiada masalah lah, yang boleh dibahagi terus di dalam harta pusaka. Mungkin harta yang tidak berkaitan dengan apa-apa padan lah, macam bank kah, whatever kan. Yes, contohnya lah kan dia ada geran, tiada hutang, geran asal pun masih ada. So benda tu tidak perlu ada ditakbir, dibahagi saja terus mengikut faraid ataupun pembagian secara persetujuan. Nah, tapi kalau contoh ada tanah tapi geran tiada, ada yang photostat saja. So dia perlulah sudah. takbir tu harta supaya dapat geran asal. Macam di KWSP kan perlu Yes. pentadbir. KWSP perlu pentakbir sebab apa? Kita pun mau tahu berapa nilai yang mau difaraidkan atau dibahagikan harta pusaka SB, tu. Amanah Saham Bumi Putra, betul. Perlu Mungkin kan? tabung haji. Tapi Bank-bank. tabung haji sebenarnya sekarang ni pun sudah ada instrumen hibah. So bagi penyimpan-penyimpan tabung haji ni, bolehlah merujuk tabung haji supaya buat hibah terhadap istri tersayang, anak tersayang. Jadi tidak payah dijadikan harta pusaka. So lepas tu tadi kita cakap pasal hibah kan. Kalau tiada selepas pentadbir harta tu, the next step is pengagihan lah. Yes. Jadi Uncle harap hari ini punya penjelasan mengenai pentakbir harta tu. Discussion kami ni harap dapat membuka mata kamu. Dapat kamu faham apa-apa. So Uncle mau kasih tau, ini bukanlah iklan, bukanlah konsultasi, tapi sekadar sharing info dan ilmu Uncle sebagai pengamal perundangan syariah. Kami bercerita santai-santai. Ya, mudah-mudahan kamu dapat ilmu. Ginilah cara kami bercerita. Jadi bagus kami record. Ya, supaya yang lain pun dapat manfaat. Ilmu. Kan? Sebab banyak yang tidak tahu, ramai yang tidak faham. So inilah Uncle punya CSR terhadap Apa tu CSR? follower Uncle. CSR kerja amal. Okay? Terhadap umat Islam di Sabah. Okay? So kita jumpa lagi pada masa yang akan datang atau video yang akan datang. Doakan Uncle ini rajin buat video. Ya, rajin buat video. Oke, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.